kita dah cecah 53k viewers and also 1.8k subscribers. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my another YouTube video. I hope you guys are doing well, fine and healthy as always. So hari ni aku akan sambung cerita untuk by the way, sebelum tu I am so thankful untuk korang. Terima kasih sangat-sangat sebab kita dah cecah 53k viewers and also 1.8k subscribers. Oh my god, you guys are so insane. Terima kasih sangat-sangat korang sebab korang support my latest video, previous video. That video literally blow up. Aku betul-betul tak pernah dapat viewers sebanyak tu. Terima kasih kat korang sebab support aku, subscribe kat channel aku. Thank you so much. That's all. That's the news. Okay, so before I start my storytelling, untuk sesiapa, warga-warga sesiapa pun lah yang tak subscribe lagi, please subscribe now. At there bawah tu, tekan sekarang, tekan. Dah tekan? Kalau dah tekan, okay. So bila korang dah tekan, aku boleh sambung cerita tu sekarang yang part 2 punya story. Let's jump to the story. Okay, kejap. I nak buat iklan. So, I'm promoting my friend punya business. Nama business dia ialah Fingo. So, sesiapa yang nak jana pendapatan time PKP ni sebab tak boleh nak kerja kan. First, tak boleh nak kerja and then bosan-bosan tak tahu nak buat apa. So, korang patut sangat join dia punya business ni sebab korang boleh dapat RM50 sampai RM150 dalam sehari. So, business ni korang tak payah nak kerja pun. Korang perlu main apps, copy, paste and share and korang boleh dapat duit banyak macam tu. So, siapa yang tak nak kan? I will leave it the detail on my description box below. So, korang boleh check it out. So, buruknya muka aku. Jom kita jump on the story again. Okay, that's all. Bye. Kiss. So, lepas kejadian histeria besar-besaran tu, seminggu selepas, kita orang come out with satu kaedah untuk protect diri kita orang daripada kena ganggu lagi lah kan. Exco kita orang suruh kita orang buat pagar setiap kali nak start prep. Kita orang tiap-tiap malam memang akan ada prep. Kalau sesiapa yang tak tahu, prep tu maksud dia belajar ramai-ramai, macam buat homework ramai-ramai tapi bukan dekat dalam dorm, tapi dekat dalam kelas. Setiap kelas tu satu kelas untuk satu batch. Malam tu, malam first kot aku rasa. Malam first untuk buat pagar tu, semua orang daripada surau dah masuk dalam kelas lah untuk start prep kan. Waktu nak start pagar kelas tu, kita orang nak pagar kelas, setiap penjuru dia kena ada 2 orang. Satu penjuru ni ada 2 orang, satu penjuru tu 2 orang. So total dia 8 lah kan, 8 orang. Mostly memang kena guna orang yang kuat, iman dia kuat lah, nak macam tak lemah semangat, macam tu. Aku salah seorang. Aku dan kawan aku yang kena. Aku dengan Mai tu ada duduk kat satu penjuru. Lepas tu ada lagi lah member aku 2 orang kat penjuru lain. Time kita orang tengah buat pagar dekat penjuru tu, aku tak baca-baca pun. Aku just teman je. Aku pegang air ke, aku pegang Quran, aku tak silap aku. Tapi yang baca-baca tu kawan aku lah, si Mai tu. Lepas tu time kita orang tengah baca tu, suddenly aku rasa seram sejuk. Sebab penjuru yang aku buat tu dekat tingkap tau. Penjuru ni kan, ni dinding, yang ni tingkap. Tingkap ni luar dia bahagian pokok-pokok. Lepas tu belakang pokok-pokok tu ada rumah kampung. So dekat tingkap tu nampaklah pokok-pokok, semak-semak yang ada. So seram lah sebab tak ada lampu. Lepas tu yang lain, yang ada lagi seorang, lagi satu penjuru tu dekat situ juga, dekat pokok-pokok tu juga. Yang lagi 4 orang tu penjuru dia hadapan dengan kantin dengan surau. Ada lampu lah, so macam tak takut sangat lah. Lepas tu nak jadi ceritanya, time kita orang tengah baca-baca tu, aku tiba-tiba rasa seram sejuk. Lepas tu tiba-tiba angin kuat dekat bahagian kita orang. Aku time tu daripada tengah baca-baca, terus aku lost apa benda yang aku baca. Lepas tu aku tengok kawan aku lagi seorang tu, dia tengah fokus baca. Aku macam, aku ikut balik apa dia baca kan. Kawan aku tu, dia first dia baca tu, dia pandang tingkap tu tau. Lepas tu bila time yang angin kuat tu, dia tiba-tiba tutup mata, lepas tu tunduk bawah. Lepas tu time tu aku kat sebelah dia, aku dah macam
Ni mesti ada something wrong ni. Ni mesti ada something dekat depan kita. Tak depan kita orang ataupun tak pun dia nampak. Lepas tu aku hampir lost tau apa benda yang aku baca. Tapi aku alhamdulillah lah, aku boleh come out balik dengan apa benda yang aku fokus balik dekat kawan aku. Apa benda yang dia baca, lepas aku ikut balik apa yang dia baca. So okay lah, lepas yang jadi tu aku tutup mata, aku baca. Sebab aku takut lah buka mata tiba-tiba nampak depan mata kang, apa jadi pula kang. Tu dekat bahagian aku. Kawan aku dia dekat bahagian sebelah kita orang lah kan, penjuru sebelah kita orang, tapi dia berhadapan kantin dengan surau. Dekat penjuru tu, dekat dengan pintu kelas, pintu masuk kelas. Time dia buat tu, dia pun kena juga. Dia katalah kat aku, dia cakap time dia tengah baca-baca tu, tiba-tiba pintu tu goyang sendiri. Macam pintu tu bergerak. Macam pintu tu daripada elok bersandar je dekat tingkap tu, tiba-tiba bergerak. Tak ada angin tu. Pintu tu berat. Bukan berat, pintu kayu. Pintu tu memang susah nak gerak sendiri tau, melainkan orang yang gerakkan. So time dia baca tu, tiba-tiba pintu tu gerak sendiri. Dia pun agak lost juga lah, tapi dia okay lah, dia kuat lah. So dia tak ada lost mana kan. Dia just kuatkan diri dia untuk habiskan ayat untuk pagar kelas tu. Lepas tu dia cakap lah, time pintu tu bergerak pun ada angin juga. Aku rasa macam ada angin lalu, angin seram sejuk tu. So tu lah yang jadi dekat kita orang time kita orang pagar kelas tu. Lepas kita orang dah habis pagar tu, kita orang pun duduk kan. Duduk nak buat homework semua. Tapi aku tak ada homework kan. Aku tanyalah dekat kawan aku yang Mai tu, Mai, kau time kita buat pagar tadi kan, kau ada nampak apa-apa ke? Lepas tu dia pun sebenarnya ada. So aku macam, aku dah agak dah. Kau nampak apa weh? Lepas tu dia, time yang kita tengah baca-baca tu kan, aku tiba-tiba tutup mata kan. Aku cakap lah Lepas tu kata time benda tu ada dekat depan kita. Aku macam depan kita babe, depan kita, betul-betul depan. Alhamdulillah lah, nasib baik aku tak nampak. Sebab kalau aku nampak, aku tak tahu apa jadi kat aku. Aku nampak yang jauh dulu tu pun, yang hari tu punya cerita pun aku dah menggeletar. Ini kan lagi kalau nampak dekat depan mata macam tu, macam ni. Aku cakap lah, serius weh? Dia kata so dia pandang macam mana weh? Dia cakap dia pandang, dia marah sebenarnya sebab kita buat pagar kan. Dia tak boleh nak masuk, nak kacau. Pandang aku marah, macam buat muka macam ni. Yang tu memang seram lah. Tu memang aku bernasib baik sebab tak nampak. Lepas tu time kita orang tengah buat kerja, suddenly aku time tu tengah borak dengan kawan aku. Tapi kawan aku tu dia membuatkan aku, kalau aku pandang dia, aku hadap tingkap yang belah pokok-pokok tu. Dekat bahagian pokok-pokok tu ada pokok pisang. Pisang ada 3 ujung, tengah dengan ujung tu. Lepas tu tengah aku borak-borak dengan dia, tiba-tiba aku macam termenung lah kot dekat pokok pisang tu. Aku tenung dekat pokok pisang yang tengah tu. First aku pandang dia punya batang pokok yang bawah tu, dekat bawah tu kan, yang besar tu. Aku pandang kat situ. Aku pandang-pandang, tiba-tiba aku rasa macam aku nampak something. Awak semua tahu tak hantu gula-gula? So hantu gula-gula tu macam mana bawah kaki dia? Macam tu lah, dia bungkus macam tu. Aku time aku nampak tu, aku macam apa benda tu? Aku tak adalah cakap benda tu, aku cakap dalam hati lah, aku cakap apa benda tu. So aku pandang lagi. Aku pandang slowly daripada bawah naik atas. So aku macam dah naik atas lagi, dah sampai. Sebab pokok pisang tu pendek je, tak ada tinggi mana pun. Dia dekat bahagian yang dah timbul daun-daun pisang tu, dekat situ aku nampak muka dia. Tapi dia ada 2 kepala. Bila aku nampak tu, aku macam aku stop dekat benda tu. Aku stop dekat benda tu dalam 5 saat kot macam tu. Sebab aku macam, aku pandang daripada bawah, macam pandang, lepas naik atas. Aku tak berkedip. Aku nampak benda tu pandang aku straight. Aku macam tu, aku pandang tempat lain. Aku macam aku baca ayat kursi. Aku lari duduk kat kawan aku. Aku nak distract diri aku daripada apa benda aku nampak tadi kan. Lepas tu aku tengah borak-borak, aku macam nak show balik lah apa benda aku nampak tadi kan. Lepas tu aku pusing balik tengok, nak tengok ada lagi ke tak dia kan. Aku pusing balik tengok, dia dah tak ada. So aku macam nasib baik tak ada. Lepas tu tiba-tiba aku duduk dengan kawan aku yang belah
yang berhadapan kantin dengan surau tu. Dekat kantin tu pula, kantin tu gelap tau sebab lampu tak buka. Aku nampak something juga, tapi tak ada dekat, jauh lah sebab kantin tu jauh. Dekat kantin tu aku nampak dekat sinki tu lah. Dekat sinki tu aku nampak ada benda hitam, cembalang hitam duduk dekat sinki tu mencangkung. Tapi Alhamdulillah lah aku tak adalah nampak muka dia, melainkan yang hantu gula-gula tadi aku nampak lah. Tapi yang jembalang hitam tu aku tak nampak lah. Aku just nampak dia duduk dekat sinki tu and dia mencangkung. Time tu aku memang dah tak tahu nak buat apa. Aku just macam, aku baca lagi ayat-ayat yang aku tahu. Aku baca Quran sebab aku tak ada kerja sekolah kan. So aku ambil Quran, aku baca Quran. Dah baca Quran semua, aku dah macam dah lega sikit. Aku tidur. Lepas tu kawan aku pula, dia kena kacau yang dekat bahagian kantin tu. Time tu dia ada tertinggal barang kot dekat surau. Lepas tu dia ajak kawan aku lagi seorang, ajak teman lah nak pergi surau sebab surau dah tak ada orang. Lepas tu lampu pun dah tutup. Time dia on the way lagi surau tu laluan nak pergi surau bahagian perempuan, dia kena lalu dekat kantin tau. Dia jalan dekat kantin tu, mula elok je, dia tengah borak-borak. Lepas tiba-tiba dia dengar bunyi kursi bergerak, kursi kena tarik. Kerusi tahu tak, kerusi panjang yang papai, lepas tu kaki dia tu besi. Kerusi tu yang bergerak. Kerusi tu berat kan. Kerusi tu yang bergerak. Tak ada orang pun kat situ. Lepas tu dia dengar bunyi kerusi kena tarik tu, dia berhenti jap. Dia tengok dekat kantin tu kan, macam tengok lah kalau ada orang ke apa kan. So lepas tu dia tengok tak ada orang. Lepas tu time dia berhenti tu, dia dengar bunyi tapak kaki orang berlari. Lepas tu dia macam pusing nak tengok ada orang berlari ke. Tapi bunyi tapak kaki yang berlari tu, dia macam bukan tapak kaki orang besar tau. Dia bunyi tapak kaki budak-budak. Macam budak-budak berlari. Macam budak-budak berlari, budak-budak main kejar-kejar. Macam tu lah bunyi tapak kaki dia. So dia pun macam dah tak sedap hati. Dia pun batalkan niat dia untuk ambil dia punya barang dekat surau tu. Dan dia pun patah balik, pergi duduk dalam kelas. Ambil esok je, time nak pergi sekolah. Memang seram lah. Yang tu memang something another level lah. Dalam satu time nampak banyak benda. Aku rasa time tu benda tu memang tak nak keluar lagi daripada sekolah tu. So, walaupun kena halau dengan ustaz, tapi dia memang tak nak keluar. Mungkin dia tak putus asa lagi, dia nak kacau lagi. Tapi aku rasa sebab sekolah aku tu dulu tempat lombong. So mungkin sebab tu lah. So kalau korang suka dengan cerita aku kali ni, jangan lupa hit the subscribe button, like button and also share. Hit the notification bell so korang tak akan terlepas dengan cerita yang akan aku ceritakan lagi dekat korang. Sebab korang suka sangat dengan cerita seram yang aku ceritakan tu. Like kita literally hit 53,000 viewers and also 1.8,000 subscribers. So siapa yang tak subscribe lagi, you are welcome to subscribe to my channel. So siapa yang tak subscribe lagi, hit that subscribe button, like button and share kat kawan-kawan korang yang nak duduk asrama or tak pernah rasa pengalaman kena kacau kat asrama. So tapi jangan risau, asrama ni tempat the best. Kalau sesiapa yang nak masuk asrama lah tahun depan, asrama ni best. Dia just gangguan-gangguan macam ni memang biasa untuk orang-orang duduk asrama. Just kau kena be tough and jangan lemah semangat lah. Itulah benda ni kita memang kena takut. Benda ni memang wujud, tapi kita kena kontrol lah perasaan takut tu macam mana kan. Jangan, sebab kalau kita tak boleh takut sangat dan tak boleh berani sangat. So kita kena antara in the middle of takut and tak takut. So yeah, that's all from me to you guys. And also sedikit advice lah, walaupun siapalah aku nak bagi advice kan. I hope you guys are doing well, fine and healthy. And also time-time je ni jangan keluar rumah. Like keluar rumah bila perlu je. Keep your social distancing antara satu sama lain. And also yeah, stay healthy. And I will see you guys in next 2 weeks. So stay tuned and bye. Assalamualaikum. I love you guys.